Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang dihormati pengurusi Masjid As-Sa'adah Kampung Bahagia yang saya kasihi, Teluk Intan, yang saya ingat dulu Teluk Ansun, dan dah jadi Teluk Intan balik, alhamdulillah. Waktu kecil dulu selalu berhenti sini. Waktu balik Batu Gajah, KL, Kuala Lumpur tu lalu sini, berhenti sini. Ingatlah Bandar Pekan tu sikit. Alhamdulillah. Kepada yang dihormati segenap para a'immah, Bilal, jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa Masjid Sa'adah Kampung Bahagia yang saya cintai, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh, wabil khusus Qadi Teluk Intan, dan kepada segenap hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dapat menziarahi masjid yang penuh bahagia ini. Nama pun Masjid Sa'adah. Sa'adah tu maksud dia bahagia. Di Kampung Bahagia Teluk Intan, yang mana kita semua berharap dengan adanya masjid yang indah dan cantik dan besar ini, segala amal ibadah kita semakin istiqamah, semakin kuat berhimmah di dalam beribadat dan mengimarahkan masjid ini, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal ibadah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan syafaat uzma baginda kita semualah berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Judul atau topik yang diamanahkan kepada saya pada siang hari ini adalah, iaitu Ahli Sunnati wal Jamaah dan cabaran Ahli Sunnah pada zaman ini, pada masa ini. Pertama sekali, kenapa kita penting untuk berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Kerana Al-Imam Al-Ghazali, salah seorang tokoh besar Ahli Sunnah wal Jamaah yang digelar sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu adalah, boleh dianggap tokoh yang memberikan hujjah-hujjah terhadap segala syubhat yang melanda umat Islam di zamannya. Dan jawapan dan formula jawapan daripada Imam Al-Ghazali ini masih relevan sehingga hari ini. Bahkan boleh saya kata, kalau kita kaji Imam Ghazali, sampai hari ini ada sahaja penemuan dan kefahaman terhadap Imam Ghazali yang masih boleh untuk kita gali dan kita kaji. Inilah kebesaran dan kehebatan, keharuman nama Imam Al-Ghazali. Lebih-lebih lagi, tokoh Imam Ghazali ini salah satu tokoh yang dekat dalam hati umat Islam di negeri Perak, Darul Ridwan. Sebab apa? Pertama, yakni almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Shah, di dalam risalah Sri Paduka Baginda yang berjudul Risalah Iskandar Shah, banyak tempat petikan yang diambil daripada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu sendiri. Ini menunjukkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan berhasrat dan tegaskan bahawa Imam Ghazali ini adalah tokoh
ahli sunnah wal jamaah yang patut dijadikan panutan di negeri Perak ini. Itu satu. Yang kedua, kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Walaupun tokoh ini bukan tokoh ulama Perak, dia dari Palembang, lahir di Mekah, tapi pakar dalam mengkaji Imam Al-Ghazali, sehingga kan menterjemahkan mukhtasar kitab Ihya Ulumuddin yang bernama Siyarus Salikin. Ini adalah salah satu kitab yang menjadi rujukan utama, iaitu duli-duli yang maha mulia, yakni Sultan di Perak ini, termasuk Sultan Idris Shah, Sultan Iskandar Shah, dan manuskrip dan kitabnya masih ada di dalam istana-istana di negeri Perak ini. Selain ia juga menjadi rujukan utama bagi tokoh-tokoh ulama di negeri Perak, seperti Syekhul Islam Perak yang pertama, iaitu Syekh Saleh Al-Minangkabawi. Jadi salah seorang nama dia Syekh Saleh Minangkabawi. Ini adalah Syekhul Islam Perak yang pertama, dihidup pada zaman iaitu Sultan Idris Shah dan Sultan Iskandar Shah, dan meninggal di Kuala Lumpur akibat daripada aksiden. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka yang terakhir atau terbaru, bukan terakhir tapi terbaru pada tahun 2023 yang lalu, iaitu Datuk Seri Sahibus Samahah Datuk Seri Wan Zahidi Wan Teh, iaitu Mufti Negeri Perak kita, mengadakan yang dipanggil dengan conference atau muzakarah Sultan Nazrin, di mana di dalam muzakarah tersebut menghasilkan dipanggil dengan deklarasi Ipoh. Dalam proses melahirkan deklarasi Ipoh itu ditetapkan bahawa ahli sunnati wal jamaah yang pertama akidahnya adalah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, fiqahnya mengikut mazhab Syafi'i dan menerima 3 mazhab yang lain, dalam erti kita bermazhab kerana kita bukan mujtahid. Dan yang ketiga bertasawufkan dengan tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ada nama Imam Al-Ghazali di situ. Maka Datuk Seri Sahibus Samahah Mufti sebelum muzakarah itu berlangsung meminta saya Al-Fakir teman untuk membentangkan dengan judul Imam Ghazali, yang asalnya fokus kepada tasawuf Imam Al-Ghazali, akan tapi Datuk Seri minta sekali dengan akidah dan fiqh dia sikit kalau boleh, kerana dialah tokoh yang menjadi panutan di negeri Perak ini. Maka pada waktu itu ada pembentang, ada yang bentang Imam Asy-Syafi'i, ada yang membentang Imam Maturidi, ada yang membentang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Datuk Seri sendiri membentangkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lepas tu ada yang membentang Imam Junaid Al-Baghdadi, iaitu Syekh Abdul Razak As-Sa'di, ulama dari Baghdad, dari Iraq, yang tinggal di Jordan pada hari ini, pernah berkhidmat di kuliah ataupun college Islam Darul Ridwan yang sekarang USAS, yakni Universiti Sultan Azan Shah. Juga dia bentang tentang Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, dan Al-Fakir saya membentangkan Imam Al-Ghazali. Dari sini lahirlah deklarasi Ahli Sunnati wal Jamaah, yang mana kemungkinan Datuk Seri sudah pulang ke negeri Perak, tapi pada beberapa hari yang lepas masih berada di Kairo atau Qahirah. Di Kairo bertemu ulama-ulama di Universiti Al-Azhar, Jabatan Mufti atau Darul Ifta' Mesir, untuk mendapat ratifikasi dan juga sokongan dari ulama-ulama besar dunia. Deklarasi iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, deklarasi Ipoh itu dianggap dan dimuktabarkan sebagai salah satu deklarasi untuk mendefinisikan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Kerana Ahli Sunnah wal Jamaah ini sekarang dicuri oleh banyak golongan. Golongan Syiah mencurinya. Syiah dia panggil diri diorang Ahli Sunnati wa Ahlil Bait pada hari ini. Pada demo Syiah dulu demo hina-hina ulama Ahli Sunnah ni. Hari ini demo pula nak curi nama Ahli Sunnah kerana keharuman Ahli Sunnah wal Jamaah.
Golongan Hasyawiyatul Hanabilah atau dipanggil hari ini dengan nama Wahabi juga mencuri nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Curi tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah, guna nama tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah, lepas tu menyesatkan amalan-amalan Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri, membida'ahkan amalan-amalan Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Ini macam mana? Ini yang perlu dijawab. Belum lagi cabaran yang lain, insya-Allah akan Al-Faqir syarahkan insya-Allah dalam waktu yang tidak seberapa ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa kepentingan berpegang kepada akidah yang benar dan beramal dengan amalan yang benar, membersihkan hati sebagai puncak untuk mendapatkan sa'adah. Nama masjid ni Masjid Sa'adah, kampung bahagia. Maka Al-Faqir mulakan dengan kalam Imam Ghazali tentang sa'adah. Apakah kebahagiaan sejati? Ini kita duduk di dunia ni sebenarnya nak buat apa? Ini pertanyaan Imam Ghazali dalam kitab Munqidh Minad Dalal. Bahasa Inggeris dia, what's the point of living? Apa tujuan kita hidup kalau kita tidak ada sebab dan utama? Kita hidup di dunia ini tentu mencari kebahagiaan sejati, iaitu sa'adah. Dan kebahagiaan sejati ini tidak mungkin didapatkan melainkan kebahagiaannya itu bersifat eternal, bersifat sentiasa, bersifat abadi. Kita panggil kebahagiaan yang abadi. Tidak ada yang abadi melainkan abadi, iaitu kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Betul ke tidak? Kaya raya, terkenal, hebat, menjadi seorang yang sangat ada, serba sesuatu, semuanya serba ada di dunia ini, itu bukan abadi yang sebenarnya. Kerana apa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, umur kita paling banyak 88, 5, 90. Adalah yang terlajak nak 100 atau terlajak 100 pun ada limit dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kebahagiaan kalau kita dapat, we have every kind of kebahagiaan. Semua jenis kebahagiaan di dunia ni kita ada. Ia tetap tidak abadi. Sebab kita akan mati juga. Bila kita mati, jangankan duit berbilion-bilion tu kita dapat bawa masuk, 10% pun kita tak dapat masuk dalam kubur. Kalau bawa pun tak ada guna. Dalam kitab fiqah tu, kalau ada orang pergi tanam, tercicir duit atau buang duit dalam kubur tu, kan, lalu ditanam, secara syarak harus untuk dikorek. Kan korek kubur orang yang meninggal ni berdosa, tak boleh korek, haram, kerana menghormati jenazah yang telah berpergian. Tapi ada alasan untuk korek, diharuskan untuk korek. Sebab apa? Orang tercicir duit. Kalau duit si mayit tu yang dibawa, ustaz, bukan duit kita. Siapa pergi suruh letak duit dekat kain kapan? Bukan dia boleh bawa pun. Itu harta tirkah. Tirkah tu maksud dia harta warisan. Tadi saya tengok ke atas ni ada tulisan kitab faraid, pengajian ilmu faraid. Itu faraid tu nak mengkaji tentang harta tirkah, harta peninggalan, harta warisan. Harta warisan ni 10% tu pun warisan, tuan-tuan. Hak siapa? Hak ahli waris. Tak boleh sewenang-wenangnya. Abang yang paling tua, yang paling sulung, saya paling sulung, saya nak letak RM1,000 kat dalam poket kain kafan ayah, supaya siapa tahu dia ni nanti dekat dalam kubur tu bolehlah rasuah dekat malaikat muka nangkir tu, nak boleh jawab. Manalah tahu maksud dia. Batil. Tak boleh tu. Jangankan RM1,000, 10 sen pun tercicir, disuruh korek balik, ambil harta tersebut. Kerana apa? Kerana itu mal, harta yang ada pemiliknya setelah orang itu meninggal. Siapa pemilik dia? Ahli waris. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti kita ni tak bawa apa-apa di akhirat kelak, melainkan Imam Ghazali kata, melainkan yang kita akan bawa adalah pertama,
la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kepada Allah, tidak sahlah sebuah ibadah itu melainkan kita mengetahui zat yang kita sembah. Berarti kita kena memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar. Apakah akidah yang benar? Akidah ahli sunnati wal jamaah. Sebab apa? Sebab ada hadis, sataftariku ummati ila salasa wa sab'ina firqatan kulluhum finnari ila wahidah. Man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu umatku akan berpecah sebanyak 73 golongan. Kesemua mereka di dalam api neraka kecuali satu. Ditanya Rasulullah SAW, siapakah mereka ya Rasulullah? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang berpegang padaku dan berpegang pada sahabat-sahabatku. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Dan hadis ini dikenal juga sebagai hadis sebagai firqatun najiyah. Sebab itu ahli sunnah dipanggil dengan ahli sunnah itu adalah firqah, kelompok an-najiyah, iaitu yang selamat. Najiyah tu bahagialah. Selamat ni berarti dapat bahagialah. Ini. Jadi akidah kena akidah yang sahihah. Fiqh kena fiqh yang sahih, amal-amal yang sahih. Penyucian jiwa bertasawuf dan tarekat juga perlu pada tasawuf dan tarekat yang mu'tadal. Maka ulama majoriti umat Islam dari hujung barat sampai hujung timur mendefinisikan sebagai apa? Iaitu berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu mengikut neraca Imam Abul Hasan Al-Ash'ari atau Abu Mansur Maturidi atau yang tidak jauh daripadanya. Itu satu. Yang kedua, iaitu bermadhabkan salah satu daripada 4 madhab. Bukan kita tolak madhab lain, bukan nak khabar Sufyan As-Sauri bukan ahli sunnah, bukan nak kata Imam Al-Auza'i bukan daripada ahli sunnah, bukan nak tuduh Al-Laythi bukan ahli sunnah, bukan. Cuma dari semua imam mazhab yang lampau itu nak tanya kitab siapa, mazhab siapa yang kekal sampai hari ini. Maksud kekal tu apa? Jelas metodologinya, jelas produk hukum dia, furu' fiqah dia, apa rujukan-rujukannya, siapa ulama-ulama, tokoh-tokoh yang mengembangkan mazhab tersebut dengan lengkap. Dan bila dikaji hanya 4 mazhab yang ada kekal sampai hari ini, yang lain semua inqirat itu pupus, dimakan di zaman. Saya bagi contoh Imam Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ini seorang sufi yang besar. Dia ini sezaman, dia ini murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia ini murid kepada siapa tuan-tuan dan puan? Murid kepada Sari As-Saqati, Ma'ruf Al-Qarhi dan lain-lain ulama sufi. Ulama sufi di Baghdad. Alhamdulillah Al-Fakir, saya teman pernah awal bulan Februari yang lepas dapat rezeki dijemput oleh Perdana Menteri Iraq dan juga Menteri Wakaf Sunni. Jadi kat Iraq ni ada Menteri Wakaf Sunni, ada Menteri Wakaf Syi'i. Sebab dia orang majoriti Syiah. Tapi banyak umat Islam juga wakaf-wakaf dan ulama-ulama adalah ahli sunnah. So ulama ahli sunnah dia orang wazir atau menteri wakaf dia, Dewan Wakaf Sunni bahasa dia, menjemput saya, Perdana Menteri jemput saya bersama 30 ulama dari serata dunia pergi ke Baghdad, masuk ke Baghdad berkonferens. Konferens tu seminar lah, berkonferensi muktamar tasawuf international. Jadi saya sempat menziarahi ulama-ulama besar di Baghdad, masya-Allah, seperti Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi yang kita kata sebagai Sayyidut Ta'ifah, pemimpin penghulu kepada ilmu tasawuf. Tapi saya sempat jumpa Sari As-Saqati, sempat jumpa, maksudnya ziarah Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi ni yang saya kata tadi, Sufyan As-Sauri dan lain-lain.
Jadi cerita ilmu sanad ilmu Syekh Abdul Qadir Jalani ni, dia datang daripada siapa? Rasulullah kepada Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan kepada anaknya Ali Zainal Abidin, kepada anaknya Muhammad Bakir, kepada anaknya Jafar As-Sadiq, kepada anaknya Musa Al-Kazim kepada anaknya Ali Ridha, yang Ali Ridha ditanam di Iran. Ali Ridha memiliki murid bernama Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi ini bukan Ahlul Bait, dia seorang Majusi masuk Islam. Majusi masuk Islam, mengaji dan menjadi ulama tasawuf. Ma'ruf Al-Karhi, banyak kalam-kalam hikmah dia. Lalu dia ada murid dia bernama Sari As-Saqati. Sari As-Saqati ini adalah guru dan pakcik kepada Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, yang dianggap sebagai pelopor kepada tasawuf ahli sunnati wal jamaah, yang diikuti oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi memiliki murid Abu Bakar Ash-Shibli. Abu Bakar Ash-Shibli memiliki murid banyak seperti Abu Siraj At-Tusi, Al-Kalabazi. Imam terus sampai kepada Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi, Abu Qasim Al-Qushairi, pengarang kitab Risalah Qushairiyah. Diteruskan lagi sampailah kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini. Jadi Sufyan As-Sauri itu sempat menuntut ilmu dengan para sadat sufiyah, termasuk Al-Haris Al-Muhasibi sezaman dengan dia. So Al-Imam Sufyan As-Sauri ini, walaupun dia seorang ahli faqih mujtahid, tapi dia sufi. Sehingga kan fiqh dia ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab furu', tidak dibahas dalam kitab-kitab fiqh kerana mazhab dia dah pupus. Tapi kalau kita nak tahu mazhab fiqh dia, kita boleh jumpa di dalam kitab Imam Al-Ghazali bernama Ihya Ulumuddin. Kita boleh jumpa dalam kitab Abu Talib Al-Maki bernama Qutul Qulub, kitab tasawuf. Dekat situ Imam Ghazali contoh dia fikih mazhab Sufyan As-Sauri, tuan-tuan. Sufyan As-Sauri ini dia berpegang kepada hadis Nabi SAW, betapa dosanya, rusaknya puasa seseorang yang melakukan ghibah. Ghibah tu backbiting. Bahasa Melayu dia mengumpat. Pada bulan puasa, mengumpat di bulan puasa, bagi Imam Sufyan As-Sauri batal puasa. Berarti kena qada. So kalau ada kat sini lah, mana-mana lah orang Islam bulan Ramadan ngata orang je, kan? Ibarat dia ngata orang je, berarti ni lepas Syawal nanti kena qada lah ni. Macam tu Sufyan As-Sauri. Mazhab dia hebat, tegas, kuat, mendidik kita dengan disiplin dalam beramal, bukan hanya zahir tapi juga batin. Tapi mazhab dia dah inkirat. Bila dia sudah inkirat tu berarti sudah pupus, dimakan oleh zaman. Akan tapi kita masih menghormati dia sebagai tokoh. Betul ke tidak, Tuan Muhammad? Kerana kita tidak tahu mazhab dia, maka yang kekal hanya 4 mazhab. Dan yang ketiga bertasawuf dengan tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kerana apa? Imam Ghazali dia tulis dalam kitab Munqidh Minad Dhalal, dalam bab ilmu tasawuf ini, aku pertama nukil daripada kitab-kitab risalah-risalah Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, dan juga Al-Haris Al-Muhasibi, dan juga daripada kitab Abu Talib Al-Maki bernama Qutul Qulub. Ini rujukan Imam Ghazali, tuan-tuan. Ini jangan kata Imam Ghazali tak ada rujukan. Dia ada rujukan dia. Tempat dia rujuk bila dia mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Nak kata mudah dia. Jadi dah dimudahkan, diringkaslah Ihya Ulumuddin bernama Mukhtasar Ihya, yang nanti diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Siyarus Salikin, yang koma semua baca kat masjid ni. Sebab tadi teman nampak ada Siyarus Salikin. Tu baguslah masih mengaji kitab ni. Sekarang saya diamanahkan oleh imam besar Masjid Wilayah Persekutuan yang lama lah, dan juga saya bersamahah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan untuk buka kitab tasawuf di Masjid Wilayah sampai khatam. So sekarang saya dah khatam kitab Ayyuhal Walad, dah khatam kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Falimbani. Sekarang kita buka Siyarus Salikin 4 jilid, teman baru sampai jilid 2.
So nak kabarkan tu mungkin lagi 3-4 tahun lah terpaksa setiap Selasa pagi mengajar di situ. Mengajar online lah. Ni sebab kat masjid wilayah ni kalau pukul 9 pagi tak ada orang. Mengajar tu sama dengan mengajar tengok kapet je lah. So dia kata tak, ni rakaman Ustaz. Sebab orang-orang dan jamaah mereka melihat secara online. Ini. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, untuk mendapat kebahagiaan tadi kita kena ada akidah yang betul. Beramal dengan amalan yang betul. Macam mana kalau nak beramal dengan betul kalau kita tak tahu hukum hakam? Kita tak tahu bagaimana cara kita nak buat, nak bersolat, nak berwudu, nak beramal. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada ulama-ulama yang memberikan contoh kepada kita untuk wudu, contoh kepada kita untuk solat. Memang benar hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian semua seperti mana aku solat. Memang baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Betul, tak diingkari, itu adalah betul. Akan tetapi macam mana tuan-tuan nak faham sallu, solatlah kalian seperti mana aku, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam solat? Melainkan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Macam mana tuan-tuan nak rujuk kepada Quran dan Sunnah? Kita pun terbatas. Baca Quran pun merangkak, kan? Kalau tak merangkak pun tak faham. Kalau faham pun baca terjemah. Berarti yang faham tu melalui terjemah. Kalau penterjemah salah, kita pun sesat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So kalau dah macam tu, tak ada cara lain melainkan kena ada imam dan ulama yang mengkaji Quran dan Sunnah, melahirkan produk hukum yang dipanggil dengan imam madhab, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Boleh juga Imam Malik, boleh juga Imam Hanafi, boleh juga Imam Hanbali. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita solat cari Imam Ahmad bin Hanbal, orang pun pelik. Bukan nak kata tak boleh, boleh. Tuan-tuan baru nak belajar, nak kena buka kitab terjemahan Melayu pun tak ada. Bahasa Inggeris ada Ustaz, okeylah baca bahasa Inggeris. Baru satu buku. Susah kan? Sebab itu dari dulu ulama itu bermazhab. Imam Nawawi, apa kurangnya hebat Imam Nawawi? Tapi dia bermazhab, mazhab Syafi'i. Ini. Dan yang ketiga, penyucian jiwa tadi. Para tasawuf ada tertib dia, biar tak salah. Tak salah difitnah lebih-lebih lagi. Hari ini orang tasawuf ni mudah difitnah, mudah disesatkan. Terutama bagi orang yang tak pernah mengaji kitab tasawuf. Bila dia duk semangat sesatkan, dia tak sedar yang disebutkan, yang disesatkan ini adalah amalan Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi itu sendiri. Adalah amalan Imam Al-Ghazali yang disebut dalam kitab Ihya dan lain-lain daripada kitabnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah perkara-perkara yang perlu kita ambil cakna dan faham. Maka ahli sunnah wal jamaah ini menjadi mazhab arus perdana umat Islam. Menjadi jalur, jalan, macam mana guidance, petunjuk untuk menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita takkan mampu untuk mengkaji direct tanpa ada ilmu alat. Ilmu alat ni ilmu untuk memahami Quran dan Sunnah. Selain daripada bahasa Arab dia, kita kena tahu usul fiqh dia. Adanya am, adanya khas, ada mutlak, ada muqayyad, ada hakikah, ada majaz, ada sarih, ada kinayah. Tak pernah dengar Ustaz cakap tu tinggi sangatlah. Tak perlu faham, dengar sahaja. Iaitu apa? Itu semua adalah istilah dalam usul fiqh. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu perlu ditapis dan dinilai dulu. Sama ada sahih atau tidak, itu nama dia wurud. Wurud dia sahihul wurud, qat'iyul wurud atau zanniyul wurud. Qat'i itu qat'iyul wurud, maksud dia sampai kepada kita secara pasti. Quran, hadis mutawatir, itu secara pasti. Zanniyul wurud, hadis ahad. Hadis ahad ni maksud apa? Hadis yang tidak diriwayatkan pada waktu itu, tidak disaksikan oleh jumlah adad tawatur, jumlah mutawatir,
Jumlah mutawatir ni beza pendapat di kalangan ulama. Ada yang kata 40 orang, ada yang kata 30 orang, ada yang kata 20 orang, ada yang kata paling rendah 7 orang. Itu adalah jumlah untuk menganggap berita tersebut mutawatir. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adadut tawatur. Lalu dilihat pula dari segi apa? Dari segi kesejelasan, kesorehan hadis atau ayat Quran tersebut. Ayat Quran pasti qat'iyus subut. Qat'iyus subut apa? Pasti sabit. Tapi dalalah dia belum tentu qat'iyud dalalah. Belum tentu hadis itu atau ayat tersebut jelas maksudnya. Dalalah ni apa yang dimaksudkan daripada ayat tersebut. Itu kena jelas. Kalau tak susah. Masalah paling besar pada hari ini golongan yang tak ada bahasa Arab, tak ada apa-apa, tak ada ilmu alat, dia nak menilai sumber-sumber tersebut tanpa apa-apa ilmu yang legit. Akhirnya memahami pakai terjemahan saja. Dia terjemah literal. Lalu nak melarang sesuatu simple je dia. Tak jumpa hadis bid'ah. Oh, senang sangat. Kan? Tak jumpa hadis bid'ah. Nak tanya, ini diamalkan Nabi ke? Kalau tak amal Nabi, tak payahlah. Itu bahasa halus je. Hari ini dulu ditambah. Kalau tak amal Nabi ni bid'ah. Bid'ah ni sesat masuk neraka. Habis dah neraka semua. Itu tak boleh. Sebab dia ada kaedah dia. Kaedah dia kena tengok. Apakah ada larangan? Apakah itu bersifat umum? Apakah dia buat itu dengan tujuan tertentu? Banyak proses-proses yang perlu dikaji. Maka apabila jenama ahli sunnah ini menjadi jenama emas, dia menjadi rebutan. Maka cabaran pun muncul. Muncul dia banyak. Dia ada, kalau saya jelaskan, cabarannya ada dua. Ada cabaran internal, ada cabaran eksternal. Apakah cabaran internal dan cabaran eksternal? Cabaran internal itu cabaran dari dalam Islam itu sendiri. Cabaran eksternal adalah cabaran dari luaran Islam. Cabaran eksternal luaran Islam ini, saya bagi contoh, iaitu pemikiran-pemikiran yang tidak ada di dalam Islam, tapi dimasukkan dalam Islam. Di Malaysia ini tak berapa nak gah sangat lah. Tapi saya pernah duduk di Indonesia waktu yang lama, 13 tahun, belajar di pondok di sana. Menariknya tu, saya dekat sana tu saya dapat jumpa beragam jenis orang. Termasuk yang saya jumpa adalah orang yang dipanggil dengan Islam liberal. Dan mereka proud, bangga dipanggil Islam liberal. Sampai dia buat nama dia JIL, Jaringan Islam Liberal. Jadi organisasi yang sah berdaftar di Indonesia. Oh, ini tuan-tuan, sebagai contoh cabaran yang besar ahli sunnah. Saya ada kawan, dia ni belajarlah dekat pondok, bolehlah baca kitab Arab, tapi terpengaruh dengan liberal. Sampai dia cakap kat saya, Pak Aiman, dia orang panggil saya Pak Aiman. Bukan saya dah bapak-bapak, waktu itu belum bapak pun. Tapi dia panggil Pak tu macam tuan lah. Sebab saya dah jadi ustaz. So dia boleh cakap, solat 5 waktu tu tidak difardukan oleh Allah. Yang memfardukan itu ulama. Saya kata, kau ni dah sihat ke tak sihat? Bahasa Jawa dia waras pora waras. So sebab apa? Dia kata, cuba tengok ayat Al-Quran, aqimus salah. Aqimus salah tu, dirikanlah salat. Saya buka kamus, as-salatu ay ad-du'a. Salat itu bermakna doa. Allah perintahkan kita berdoa, bukan Allah perintahkan kita solat. Dia kata doa cukuplah. Wah, muslimah. Itu maksud dia aqimus salah. Secara bahasa. Betul tuan-tuan, saya terkejut. Boleh dia bagi makna macam tu. Saya kata, kita dalam menilai satu kalimat dalam syarak ni, dia ada macam-macam peringkat.
dia ada hakikat syar'iyah, dia ada hakikat lughawiyah, dia ada urful 'am, dia ada urful khas. Hakikat lughawiyah tu hakikat secara bahasa. Itu tak boleh dijadikan hukum. Sebab dia secara bahasa. Kalau kita jadikan dia sebagai hukum, orang senang-senanglah mentafsirkan macam-macam sesuai suka hati dia. Betul hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nanti keluarlah kaedah-kaedah yang merapu. Seperti apa? Banyak sekarang ijtihad sendiri-sendiri. Bagi makna suka hati. Ini tak boleh. Jadi dia kena ikut hakikat syar'iyah, hakikat yang telah dijelaskan dan diberi petunjuk iaitu oleh nas itu sendiri. Hakikat syar'iyah, ulama menjelaskan solat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, mukhtatamatun bit taslim. Jadi aqimus salah itu bukan dirikan doang secara bahasa, tapi bermaksud mendirikan solat 5 waktu. Ini menunjukkan kewajipan solat 5 waktu. Tapi golongan liberal lawan. Di Indonesia dia tak malu, tuan-tuan. Dia memang tak malu. Sebab apa? Mereka bebas. Mereka Pancasila. Pancasila ni maksud dia apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Asal kau percaya Tuhan, kau Pancasilais lah dia panggil. Iaitu ikut Pancasila. Kita beza. Kita di Malaysia berperlembagaan. Perlembagaan kita, mana perlembagaan kita mencatatkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Agama yang diiktiraf oleh persekutuan di Malaysia ini. Sebenarnya Malaysia meletakkan agama Islam sebagai salah satu agama, bukan salah satu, sebagai the only religion yang diiktiraf sebagai sole religion of the state of the federation. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi banyak hal mereka sekarang nak tukar. LGBT halal. Pernah zaman saya tu tak payah buat haji dan umrah pada musim haji Zulhijjah. Tak payah, penuh sangat, bahaya. Atas dasar maslahah kita rubah tarikh raya haji kepada bulan Ramadan, awal macam-macam lah. Awal bulan tu lah, awal bulan ni lah. Teori dia orang masing-masing. Ini tidak boleh. Ini menyebabkan akidah dan ahli sunnah wal jamaah kita itu sendiri runtuh. Ini cabaran yang berat. Maka ulama menjawabnya. Jadi tokoh liberal ni, dia datang dari pemikiran barat. Pemikiran sekularisme. Prof. Naqib Al-Attas menyebutkannya di dalam sekularisme. Kan, ini Islam. Boleh beli dalam buku tersebut dalam bahasa Inggeris. Dah diterjemah ke bahasa Melayu oleh siapa nama dia, Al-Ustaz Dr. Profesor Madya Dr. Khalif Muammar. Dia dah terjemah buku dia dalam bahasa Melayu. Bahawa ini adalah pemikiran barat, pemikiran cara barat yang telah dibawa masuk ke dalam Islam dalam bentuk dan bungkusan yang berbeza. Ini dipanggil dengan cabaran eksternal. Cabaran eksternal. Sebab itu saya ada guru. Guru saya bernama Profesor Dr. Toha Abdul Rahman. Siapakah Prof. Toha Abdul Rahman? Prof. Toha Abdul Rahman ini, dia adalah seorang filosof dari Morocco Maghribi, tempat saya belajar. Saya sempat bersama dia. Dia ni seorang sufi. Dia belajar di Sorbonne. Sorbonne tu University of Paris. Dia belajar dekat Orientalis lah. Bahasa Perancis dia hebat. Bahasa Inggeris dia hebat. Bahasa Arab dia hebat. Semua hebat. Dialah yang kuat melawan liberal. Menulis buku tentang Dahraniyah. Dan menulis Dahraniyah tu liberalism lah. Lalu menulis buku tentang macam-macam.
tentang fiqahnya, tentang akidahnya, tentang tasawufnya dan lain-lain. Ini Thaha Abdul Rahman. So Prof Thaha Abdul Rahman ni dia ada karang buku menolak golongan liberal. Salah seorang dia adalah tokoh liberal bernama Arkun. Ini buku dia ditulis dalam bahasa Arab yang tinggi, sampai hari ini ada jual. Tapi kerana ketinggian bahasanya, dia tak sampai kepada kita. Saya heran di Indonesia, orang banyak menulis tentang tokoh-tokoh liberal. Hasan Hanafi, Abid Al-Jabiri, Fulan bin Fulan, kan? Dan lain-lain, arkonnya, apanya. Banyak dia orang menulis, menterjemahkan dan mengkaji dan lain-lain. Tapi di mana kajian tokoh ahli sunnah seperti Thaha Abdul Rahman? Tak sampai, kerana daya fikiran mereka itu tak mampu untuk melawan, tidak mampu untuk menghurai apa yang telah dibawa oleh Profesor Dr. Thaha Abdul Rahman. Misalnya, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka kita di Perak juga telah memfatwakan bahawa golongan liberal ini sesat. Mereka macam-macam usaha mereka dari berbagai cara. Ada yang membawa agenda liberalisasi ibadah seperti yang saya sebut tadi. Ada yang membawa melalui jalan perjuangan feminism. Feminism tu apa? Iaitu perjuangan hak wanita. Kalau saya bagi tahu, saya ini menjuangkan hak wanita. Saya menolak adanya orang lalu pergi kahwin dua, tinggalkan isteri dia yang pertama, tidak diberi nafkah sampai susah. Sampai isteri dia kata, lebih cerai je Ustaz, pening kepala Ustaz. Dia kata macam tu. Contoh dia, ini adalah nasib-nasib yang perlu kita selamatkan. Perlu untuk kita beri perlindungan. Perlu untuk kita perjuangkan. Perlu kita lawan orang yang menzalimi mereka. Tapi janganlah sampai hanya kerana itu kita nak pukul rata Islam ini yang salah, Islam ni yang sesat, Islam ni yang tidak moden, Islam ni yang jumud. Tak boleh. Itu tidak boleh macam tu. Kerana apa? Islam tidak mengajarkan perkara yang dipertuduhkan. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah ujian dan juga tantangan umat Islam melalui jalan eksternal. Tapi ada pengaruh daripada internal. Internal itu maksud apa? Dari dalaman. Dalaman umat Islam itu sendiri yang telah dalam keadaan menyebabkan lahirnya beberapa tokoh. Dan tokoh-tokoh ini akan merusak umat Islam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah seperti golongan daripada golongan Mu'tazilah, golongan Hasyawiyatul Hanabilah, golongan dan berbagai macam golongan, termasuk golongan Wahabi. Wahabi ini literalis. Ini akan menyebabkan jadi ancaman kepada umat Islam. Kenapa? Saya bagi contoh. Tadi baru di Bagan Datuk ada yang tanya. Dan bolehlah kalau dekat majlis di masjid ini yang nak bertanya boleh buat soalan. Atau boleh tanya terus pun tak apa. Boleh ke? Boleh Kalau boleh okey. Boleh buat tanya terus. Tapi tadi ada yang bertanya, iaitu sejauh mana Wahabi di negeri kita ni atau di Malaysia ni sampai kita nak kena takut. Dia kata macam tu, sampai kita nak kena buat fatwa lah, nak kena, bukan fatwa dia sebut, sejauh mana lah dia nak tahu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Di negeri Perak ni pernah berlaku sebuah pergaduhan tentang solat tarawih. Nak 8 ke nak 20? Gaduh. Lepas tu kunut. Dia tak nak kunut. Dia kata kunut ni bid'ah, Rasul tak buat. So akhirnya mufti di zaman itu bernama Datuk Ghazali. Datuk Ghazali ni nama lengkap dia saya tak tahulah. Tapi nama Datuk Ghazali ni dia mufti di Perak, sebelum tu dia mufti di Selangor. Dia jadi mufti di Selangor, lepas tu dia pun jadi mufti di Perak di akhir hayat dia. Ni hebatnya dia. Jadi dia pernah jadi mufti dua negeri. Termasuklah sahibu samah mufti kita Datuk Wan Zaidi Wan Teh, Datuk Seri Wan Zaidi Wan Teh, dia asal merupakan mufti wilayah Persekutuan. Sekarang dia jadi mufti Perak. Ini hadirin wal hadirat bizakumullah. Kerana orang berilmu ni kita tak boleh sia-siakan dia, tuan-tuan.
Sampai tua pun ilmu dia masih kita harapkan. Betul ke tidak? Nasihat dia masih perlu kita harapkan. Jadi pergaduhan itu menyebabkan Datuk Mufti waktu itu menulis sebuah risalah dan dicetak di majlis agama atau pada waktu itu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Dicetaklah, diberikan kepada umat Islam di negeri Perak untuk menjawab tohmahan tadi. Buku ini saya ada fotokopi dia. Original dia lah, bukan original dia kopi daripada original yang kualiti. Kita dapat lihat bahawa banyak isu-isu tersebut telah terjawab dan telah habis dibahas. Tapi sedikit sebanyak itu menjadi cabaran kepada ahli sunnah wal jamaah. Lebih-lebih lagi pada hari ini kita sudah ketandusan ulama, ketandusan ustaz terutama di Malaysia. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Maka oleh itu kita kena perkasakan lagi pendidikan agama kita untuk memastikan umat Islam di negeri Perak ini semua dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Ini adalah dua cabaran. Cabaran eksternal dan cabaran internal terhadap ahli sunnah wal jamaah. Serangan eksternal ataupun internal tidak mungkin dapat dicapai, kan? Tak mungkin dapat sampai kepada orang-orang bawah dan lain-lain, melainkan digunakan sebagai dakwah dalam media, iaitu media sosial. Social media ni mudah untuk buat fitnah dan macam-macam. Orang tak ada waktu lah nak buka kitab ke, nak buka apa, tak ada waktu dah. Tapi mereka cuba untuk menyembahkan dakwah tersebut melalui social media. Dan tugas kita untuk menepis dakwah-dakwah tersebut. Sebab itu kita memerlukan lebih banyak ulama untuk menolong melahirkan fatwa-fatwa yang penting untuk memberi irsyad dan petunjuk kepada umat Islam, terutamanya tuan-tuan yang ada di negeri Perak yang mulia ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ahli sunnati wal jamaah. So, siapakah ahli sunnah wal jamaah majoriti? Kenapakah Abul Hasan Al-Ash'ari itu yang menjadi tokoh? Abul Hasan Al-Ash'ari dia asal usulnya Mu'tazilah. Lalu dia mula memiliki keraguan dengan ahli sunnah yang dia percayai. Dia mula memiliki keraguan yang menyebabkan dia berhujah dan berkata dengan guru dia, tapi menyebabkan dia sedar bahawa guru dia salah. Ahli sunnah jamaah itu adalah berbeza dengan golongan Mu'tazilah yang telah disebutkan, ataupun Hasyawiyatul Hanabilah. Lalu dia memiliki pengikut, dia memiliki murid, yang mana murid-muridnya memiliki murid. Maka lahirlah tokoh-tokoh besar di Baghdad pada waktu itu, seperti Imamul Haramain Al-Juwaini, Al-Imam Al-Ghazali. Banyak imam-imam lain yang mengambilkannya dan menukilkannya dan menjadikan dia bahagian daripada iaitu dakwah ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Hadiri wal hadra hafizakumullah. Jadi ini adalah Abul Hasan Al-Ash'ari. Dan di dalam hadis pernah dibahas, ada sebuah hadis, iaitu hadis Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumahnya baginda SAW kata, iaitu sebaik-baik amir adalah amir ini, sebaik-baik pelajar umat adalah umat-umat ini. Pernah tahu hadis tersebut? Hadiri wal hadrat hafizakumullah. Dan juga dia sebutkan bahawa nanti akan keluar daripada ditunjukkan kepada Abu Musa Al-Ash'ari, iaitu keturunannya, yang mana keturunannya itu adalah keturunan yang akan mengembangkan ahli sunnati wal jamaah. Siapa lagi? Dia adalah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Al-Ash'ari ini, Asy'ariyah ini, dia terkenal di seluruh dunia. Mereka adalah majoriti. Maksud majoriti itu apa? Di hujung barat dunia Islam, dari Maghribi tempat saya belajar,
Sampailah ke Nusantara, timur yang paling timur. Maka ahli sunnati wal jamaah kebanyakannya adalah berpegang kepada Abu Hasan al-Ash'ari dan yang kedua Abu Mansur al-Maturidi. Itu adalah definisi ahli sunnati wal jamaah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik, insya-Allah kita dah masuk pukul 3. Kalau dalam handphone saya ni 2.57. Tapi ini boleh dianggap macam dah pukul 3. Mungkin ada soalan daripada hadirin yang ingin bertanyakan tentang kepentingan ahli sunnah wal jamaah ini dan cabarannya terhadap kita, sama ada internal atau eksternal yang telah saya syarahkan tadi. Marhaban bikum. Tak apa, jangan risau. Marhaban, jangan risau. Boleh je tanya. Kadang saya penat. Saya dah tengah kerja, tiba-tiba WhatsApp datang, email datang, email ke pejabat mufti suruh tanya. Lepas tu pejabat mufti CC ke saya suruh jawab. Padahal kita dah sibuk. Tapi kalau waktu macam ni kita kosong, so boleh tanya berai-berai. Lebih baik kau tanya daripada tak nak tanya. Fadhal. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan di mana antara yang lebih bahaya antara Syiah dengan Wahabi. Dan kalau boleh tolong doktor jelaskan sikit sekiranya Syiah itu lebih bahaya setakat mana bahaya. Dan seterusnya kalau Wahabi itu yang lebih bahaya setakat mana bahaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pengamatan saya, dua-dua bahaya dan dua-dua paling bahaya. Tidak ada kurang sedikit pun. Sama sahaja. Tapi ada beza bukan kerana bahayanya, kerana keeksistensi dia, kewujudan dia, hudur dia. Syiah di Malaysia ni walaupun ada, tapi dia tidak begitu terlihat dan tidak begitu garang. Sehingga kan untuk kita melawan Syiah tu kadang-kadang kita tak sure kat mana mereka. Boleh tanyalah PTA, nak tangkap dia pun susah. Katanya dekat premis ni, pergi-pergi kosong, tak ada orang. Macam kena tipu je. Saya di Selangor, tahulah. Sebab di Selangor tu dulu tempat dia, markas dia dekat Gombak, kan? Dekat Gombak. So kita tahulah isu tersebut. Tapi bila pergi Wahabi ni, dia memang dah ada di negeri kita ni sejak zaman dahulu lagi. Maksud zaman dahulu tu bukanlah dahulu zaman 700-600 tahun, bukan. Tapi sejak zaman sebelum kemerdekaan lagi. Kalau kenal tokoh-tokoh seperti Hasan Bandung, kan, yang memang membawa pendekatan, ini bid'ah tu bid'ah. Dan paling susah tu tuan-tuan dan puan-puan, paling susah tu, mereka ni sama-sama kitab dengan kita. Sahih Bukhari, kita pun pakai Sahih Bukhari, kan? Mereka pun pakai benda yang sama dengan kita, tapi memberi keliru pada perkara yang banyak. Sebab itu melawan mereka dari segi hujah ini lebih banyak yang dikemukakan hari ini dibandingkan Syiah. Tapi bukan berarti kita menganggap Syiah itu tak bahaya. Kerana apa? Syiah ini pertama sekali dia mudah mengkafirkan para sahabat. Yang kedua, banyak amal ibadatnya tak sesuai dengan neraca syariat. Kalau solat, saya ingat cerita dongeng. Sebab saya tak pernah jumpa Syiah. Dulu seumur hidup saya tak pernah jumpa Syiah. Orang tuduh Syiah tu pernah, tapi jumpa Syiah tak pernah.
Tapi bila saya pergi ke Iraq, saya terkejut. Sebab Iraq ni majoriti Syiah. 60%. Ahli Sunnah 40%. Saya tentulah kita bawa pergi Karbala. Karbala ni apa? Tempat kewafatan Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein meninggal di Karbala, betul? Kepalanya dibawa ke Kairo di Hussein. So saya pergi ke Karbala. Hati saya dah kata dah, oh ini kalau gambar aku keluar kat Karbala ni, Malaysia punya Wahabi akan tuduh lah Iman ni dah jadi Syiah. Betul tak? Perangai Wahabi tu macam tu. Tapi saya pergi kerana semua ulama-ulama Azhar pergi. Syekh Abdul Baiz Katani, Syekh Ali Jumaah, Syekh Usama Syekh Azhari, Syekh Jamal Farouk bersama saya. Jamal Farouk dia jalan dengan saya. Wah, Syekh Al-Azhar ni hebatlah. Dia dapat kereta kebal yang kalis peluru, GMC besar, tayar dia tu setinggi saya lah kot. Wah, sebab takut kena tembak. Yelah, dia orang ni tamu negara yang very sensitive. Maksudnya sensitif sebab kerajaan Mesir kena jaga dia orang. Kan? Sebab dia orang ni ulama negara. Mufti, wakil mufti kot. Ini jadi dia orang pergi tu eksklusif. So saya pergi, kita naik rombongan dengan ulama lain lah, naik bas ramai-ramai. Tapi pergi sampai sana, tuan-tuan, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya batu Karbala tu. Kalau nak solat, dia letak dekat satu tong besar. Padahal saya kata dengan Habib Ali Zainal Abidin, bersama saya Habib Ali, saya tanya, Habib, kenapa diorang ni kan Syiah, tapi kenapa Syiah solat dekat Karbala tetap pakai batu? Batu Syiah tu pertama kali saya tengok, tak pernah saya tengok dalam dunia ni. Seluruh hidup saya tak pernah jumpa. Saya ingat tu cerita dongengnya. Saya ingat ni benda yang difitnahkan, sebab tak logik lah nak solat kena ada kait batu tu. Tapi sampai situ saya terkejut. Memang betul. So datang dia ambil tu, letak, dan solat. Baru sujud dekat tu. Saya kata tak logiknya lagi. Kita ni dekat Karbala. Tanah tu, kalau dia datang Malaysia lain lah, dia bawa lah sebab dia nak solat atas tanah Karbala. Kenapa kita kat sini dia orang solat dengan batu tersebut? Betul. Tapi bila bincang-bincang, sebab diorang anggap solat terbaik tu solat di atas tanah. Kita ni solat ke atas karpet, ke atas seramik, ke atas batu. Nak buat macam mana? Jadi apa? Dia orang bawa, dia ambil itu, dia letak kat depan. Ambillah batu tersebut, dia letak, disolatlah atas batu tersebut. Saya kata, ini pelik sungguh ya, ahli sunnah tak terima ni. Memang ahli sunnah tak terima. Solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak jamak belaka. Syiah jamak belaka. Di rumah pun jamak belaka. Maksud jamak belaka ni solat dia orang sehari 3 kali lah. Kan? Iaitu subuh, Zuhur, Asar, jamak, Maghrib, Isyak. Saya tak pernah pergi Iran. Tapi waktu saya di situ saya jumpa orang Iran yang Sunni. Orang Iran yang Asy'ari, Ghazali yang Sunni, tapi warga negara Iran. Dan dia kata, di Iran ini ada undang-undang. As long that you are a Persian, you are Iranian. Selagi kamu itu seorang ahli Parsi, kamu adalah warga negara Iran. Boleh nak minta pasport Iran. Boleh duduk di Iran. Duduk kat Amerika dah berpuluh tahun, tak pernah lahir dekat Iran pun sekalipun, lahir dia dekat Amerika. Pergi Iran, declare I'm a Persian, buktikan dia Persian, dia akan jadi warga negara Iran. Itu cerita dia. So dia kata, kita tak boleh lari. Dan kalau kita kritik, ni kan, hentam Syiah Iran, habislah. Masjid kena ambil, apa kena ambil, semua kena ambil, hatta diri-diri dia pun boleh masuk penjara, dia kata. Dia tak boleh. Tapi dia diamlah. Dan dia tak boleh zahirkan. So bila dia tak boleh zahirkan,
Dia datang seminar, dia tabaruk, dia mengaji, dia tak boleh nampak lah, dia tak ada social media, dia tak ada apa. Dia kena macam tu. Kalau dia cakap pun dia cakap di universiti, dia cakap berkenaan bahasa Arab. Benda-benda tu tak apalah. Kan bahasa Arab kita nukil lah Imam Sibaweh, nukil lah Imam Ghazali, nukil lah ulama tu, ulama ni, kan contoh dia. Seperti itu. So bahaya bukan tak bahaya. Tapi bila saya lihat, saya dah jumpa dan saya tahu kalau mereka masuk, ia juga menjadi ancaman bagi umat Islam di Malaysia ini. Sebab itu Tan Sri Harusani bila dia nak buat ajaran sesat tu, fatwa ajaran sesat tu kan, dia buat dua terus, Wahabi dan Syiah. So Wahabi ini macam saya sebut tadi, kemungkinan di masjid ni pun ada. Kemungkinan bila tuan-tuan solat 20 rakaat dia pertikaian. Kan Nabi buat 8, buat apa nak ikut ulama mazhab tak maksum. Dulu zaman saya kecil, mereka berani kata Imam Syafi'i tak maksum, Imam Syafi'i itu tersalah. Rasul kan tak pernah salah, ikut Rasul, tak payah ikut Imam Syafi'i. Dulu tahun 97 96, 95, itu yang saya dengar. Pada hari ini dia dah haluskan bahasa. Bukan kita nak kata tak payah bermazhab, kita nak beramal tu biar tahu dalil lah. Mana bagus kita beramal tanpa tahu dalil ke tahu dalil? Memanglah beramal tahu dalil tu bagus, bukan kata tak bagus. Cuma masalah dia orang awam nak beramal tanpa dalil, nak tahu dalil tu macam mana? Kan tak kesusah tu. Okeylah kita kata beramal dengan dalil, kita boleh bagikan dalil dan lain-lain. Lepas tu nanti dia kata dah, sekarang kita iktiraf Imam Syafi'i itu hebat, tapi kita dah tahu Imam Syafi'i berhujah dengan dalil yang bukan daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kan bagus pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia kata macam tu. Contoh dia, batalnya wuduk pegang perempuan, pegang isteri, batal. Mazhab Syafi'i batal, Imam Syafi'i batal. Dalil dia apa? Sebenarnya dalil berdasarkan Quran. Aulamastumun nisa. Aulamastumun nisa itu dianggap dengan tafsiran lamsum itu sentuh pun batal. Mazhab Maliki kata, atau Hanafi kata kena dengan syahwat baru batal. Syafi'i kata sentuh pun dah batal. Golongan Wahabi datang pada hari ini, dia bawa dakwah. Bukti dia ada hadis sahih, Rasul pernah bercumbu dengan Aisyah, lalu dia solat tak wuduk dulu. Hadis tersebut belum jelas lagi. Rasulullah SAW, ingat di zaman Rasul, isteri-isteri Nabi adalah wajib berhijab, burqah, tutup semua. Ulama mentafsirkan kemungkinan pada waktu itu hadis tersebut Aisyah sedang dalam keadaan menutup wajah. Kan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So ada kemungkinan yang banyak. Sebab ada kemungkinan ini apabila berijtihad, orang tokoh seperti Imam Asy-Syafi'i memilih pendapat pakai aulamastumun nisa, dalil tersebut batal. Ini. So bukan semenang-menangnya tuan-tuan. Orang awam tak tahu. Kami di jawatan mufti ni yang penat duk jawab. Dan diorang memang kuat di social media, membawa dakwah. Sebenarnya bukan banyak, dia minoriti. Tuan, dia minoriti. Tapi dia ada banyak tangan. Maksud banyak tangan tu apa? Satu orang dia ada 50 akaun. Nampak banyak lah. Banyak yang mengkaji. Ada pernah sampai ke polis bahagian cyber, kan, jenayah cyber. Dia boleh cek IP. Tengok. Nama ni. Facebook A, B, C, D, E, F, G ni. 30 orang ni IP satu. Tukar apa dia bagi? Tukar account. Komentar. Tapi mereka rajin. Sebab mereka ada dana. Kenapa mereka ada dana? Yang peliknya, ada orang-orang dari negeri lain, dari ni duk bayar zakat dekat demo.
Sah ke tak bayar zakat kat demo tu? Ni tuan-tuan dan puan nak tanya, sah ke tak? Oh sah Ustaz. Tak sah. Kerana apa tak sah? Innamas sadaqatu, innama tu hasr. Hanya boleh, hanya sah membayar zakat kepada asnaf yang 8. Betul? Asnaf yang 8 itu hasr, terbatas kepada 8. Siapa saja? Pertama al-miskin, al-fuqara, al-miskin, masakin. Lepas tu amil ni dia kata, amil Ustaz. Amil tu siapa? Amil tu kena dilantik oleh ulil amri. Ulil amri di Perak ni adalah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Kalaulah ada Raja Saudi tabalkan Fulan bin Fulan menjadi amil, tiba-tiba datang dekat Ipoh duk kutip zakat. Ditanya, siapa engkau? Aku amil. Amil dari mana? Ni tauliah daripada Raja, His Excellency, His Majesty, King of Saudi Arabia. Contoh dia. Sah ke tak sah kita bayar zakat kat dia atas nama amil? Tak sah. Sebab dia bukan ada tauliah yang diperkenan oleh ulil amri setempat. Maka samalah. Orang duk bayar zakat dekat dipanggil zakat sempadan. Ini difatwakan di negeri Selangor dah ada fatwa. Di negeri wilayah Pasuruan dah ada fatwa. Tak sah bayar zakat kepada ejen, kan? Ejen amil yang tidak bertauliah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Boleh faham tak? Okey, ada soalan lain? Tadi Imam kata 3.5 kena stop. Fadal. Assalamualaikum. Salam. Saya ingin satu cerahan kepada doktor. Masalah yang saya tahu ini iaitu mengenai biasa daripada kata sepakat kita orang-orang selalu cakap. Contohnya amalan tahlil. Biasanya tahlil di tempat kita di Malaysia ni biasa tak ada. Kan tahlil dulu tahlil. Kamu lagi nak kata bulan puasa ni. Jadi dalam waktu yang sama tak ketara sangat. Walau bagaimanapun, bagaimana kita nak menghadapi mereka ini yang bercakap itu bid'ah. Tidak ada. Itu banyak dalam mesej mengatakan bahawa ustaz ini macam-macam mengatakan. Tetapi anehnya orang yang bercakap benda-benda macam ini apabila kenduri dijemput hadir. Sepatutnya kan hadir. Kalau itu bid'ah. Tak begitu doktor. Okey. Terima kasih. Menghadapi sebab kita hidup masyarakat, kita nak kalau itu benda yang sikit menjadi melebar, merosakkan hubungan silaturahmi kita dengan sangat cepat. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlil dari kata hailala yuhaililu tahlilan. Bermaksud membaca la ilaha illallah. Itu tujuan tahlil. Kita dalam majlis tahlil bermulakan dengan bismillah, Qul huwallah, falaq, binnas, alif lam mim, ayat kursi, amanah rasul. Itu semua adalah bacaan yang baik daripada Quran dan sunnah. Ada fadilat-fadilatnya dikumpulkan menjadilah tahlil. Menurut riwayat, orang pertama yang menyusun tahlil itu adalah Habib Abdullah Al-Haddad Kutubul Irsyad. Imam Abi Abdullah Al-Haddad. Wallahu alam. Tapi manuskrip dia lebih tua daripada 300 tahun. Maksud dia 1700 tu dah ada manuskrip tentang bacaan tahlil. Dan kemuncaknya la ilaha illallah. Kalau ini semua dibid'ahkan, orang tersebut saya tak boleh nak buat apalah. Entah baca Quran pun nanti dia kata bid'ah, baca Yasin malam Jumaat pun bid'ah. Dan lain-lain. Dan hujah-hujah dia dah banyak ditulis oleh ulama di alam Melayu ini. Nak mudah, Tuan Haji beli buku tentang khilafiyah, permasalahan khilafiyah oleh Ustaz Muhadi Jul, tebal ni. Cetakan intim. Minta Ustaz, siapa tadi? Ustaz Azri Hashim Azhar Hashim. So dia mengajar kat sini. Kitab tersebut selesai dah perkara dia. Itu satu.
Yang kedua ada isu kenduri arwah tahlil. Yang dia maksud bid'ah tu kenduri arwah tahlil. Memang kenduri arwah tahlil itu tidak ada di zaman Rasul. Kita tak tolak. Dia adalah bid'ah. Maksud dia bid'ah perkara yang baru. Cuma bid'ah ni dia ada 5 perkara, 5 hukum. Ada yang wajib. Bid'ah wajib Ustaz? Ada. Bid'ah wajib ni contoh dia tadwinul Quran. Mengumpulkan Al-Quran, mengkodifikasi Al-Quran. Kalau tak kumpul tu sahabat takut hilang Quran tu. Bid'ah wajib. Wajib. Ada bid'ah Rasul tak buat kan. Ibadat. Tapi dia jadi bid'ah yang sunnah. Menuntut ilmu sunat tak? Sunat. Boleh jadi fardu kifayah, betul? Belajar nahwu saraf tu sunat tak? Ibadah tak? Ibadah. Tuan-tuan, Rasul pernah tak belajar nahwu saraf, mubtada, khabar, fi'il, fa'il, buka madrasah? Ada tak? Tak ada. Tapi kenapa kita buat? Ibadah juga. Kerana dia terkandung di dalam hadis ataupun dalil yang umum. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nampak tak? So berkenaan tahlil arwah, ada larangan kepada keluarga Ja'far. Tapi larangan tersebut kerana mereka dalam keadaan susah, dibebani oleh tamu yang menyusahkan pula. Itu tujuan dia. Sebab itu dibuat larang. Cuba kalau kenduri arwah yang ada dekat Malaysia ni, bila meninggal, bukannya keluarga ayah saya meninggal, saya ni geng yang paling kuat tahlil kenduri arwah ni keluarga saya. Terus lah. Tapi bila ayah saya meninggal, mak saya satu benda pun tak buat apa-apa. Saya baru terbang dengan abang saya, baru terbang dari negara masing-masing nak sampai kat Kuala Lumpur, nak balik pergi rumah arwah ayah saya. Tak sempat nak buat apa-apa. Abang saya nombor 2, dia sibuk urus jenazah ayah saya. Tak ada dia nak fikir catering ke, makan ke, apa ke, tak ada. Tahlil dia langsung tak fikir. Dia duduk sibuk urusan jenazah dan hutang ayah saya. Ni terus terang. Kakak saya memang tak boleh nak buat apa dah. Ni orang perempuan. Dia dah tak fikir benda lain dah. Dia dah duduk situ dekat rumah, jaga mak saya. Abang saya nombor 3 dari Sulawesi. Lari balik. Kami semua tak ada nak urus apa-apa, tuan-tuan. By the time sampai rumah, abang saya baru ke bumi kan. Saya tak dapat jemput lah jenazah. Abang saya nombor 1 dengan saya, kita baru sampai, sama-sama sampai, tak sempat hantar. Tak sempat hantar jenazah. Kita baru kumpul. Lepas tu tiba-tiba neighbor-neighbor, saudara mara yang jauh, bukan ahli waris. Saudara mara, uncle punya adik, pakcik punya adik yang lain belah bapak, yang dah bagi tahu, kita dah panggil orang masjid, malam ni tahlil, besok tahlil, 3 hari 3 malam kan. Ni lepas tu 3 hari 3 malam, jangan risau. Anti saya belah mak, dia dah order catering siap dah untuk sedekahkan. Pahala diniatkan diberikan kepada arwah ayah saya. So kami tak buat apa-apa, mereka yang buat semuanya, faham? So kita ada. So apa hukum ni? Apa masalah dia? Apa masalah dia? Yang buat orang lain. Okey, kalau kami yang buat macam mana, Ustaz? Contoh dia, bukan saya, orang lain. Sebab saya tak adalah kaya, bukannya ada duit pun. Tapi kalau orang lain dia kaya raya, Tan Sri, memiliki projek, memiliki harta berbilion-bilion, duduk di Teluk Intan ni. Bapak dia meninggal, mak dia meninggal, contoh dia. Dia sayangkan mak dia. Dia keluarkan duit dia, bukan duit waris. Dia keluarkan duit dia. Dia panggil catering, semua datang. Panggil satu kampung bahagia. Saya nak bapak saya, mak saya dekat kubur sana bahagia. Hadiahkan pengajian, penghadiahkan Fatihah, penghadiahkan tahlil kepada dia. Boleh ke tak boleh? Ulama kata tak ada masalah. Fatwa dia siapa? Syekh Nawawi Al-Jawi menukil dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dia mengatakan
memang kenduri arwah itu bid'ah, tapi hukumnya bid'ah yang makruhah, yang makruh. Tapi kalau ambil dari harta waris, terkah, lebih-lebih lagi anak yatim yang kita tak dapat redha dia, haram. Dia kata bid'ah yang muharramah, yang haram. Tapi kalau diambil daripada harta yang lain, seperti orang itu yang dia kaya raya, dia buat kerana niat sedekah dan pahalanya dikirimkan kepada mak bapak dia yang meninggal, hukum dia harus, bahkan baik. Sunat lah, baik. Sebab apa? Kita perhadiahkan kepada mak bapak kita pahala bersedekah makan tu tadi. Kan? Nampak tu? Kronologi dia bagi fatwa. Fatwa dia bukan simple-simple, detail. 1 kes, 2 kes, 3 kes, 4 kes. Lepas tu dia tulis lagi. Dia tulis dalam fatwa dia lagi. Bukan hanya dia. Ada satu fatwa saya jumpa, Bin Baz. Bin Baz ni mufti Saudi. Dia anggap mufti Wahabi lah ni, paling besar lah. So Bin Baz ni dia ada fatwa, tuan-tuan. Amalan di Saudi, nama dia Asya'ul Walidain. Asya'ul Walidain tu apa? Bagi mak bapak, mak bapak yang dah meninggal, kita buat kenduri, kita hadiah, niatkan bersedekah, yang pahala sedekah tu kepada mak bapak dia. Dipanggil Asya'. Asya' tu dinner, makan malam walidain, untuk kedua mak bapak yang dah meninggal. Itu istilah Arab, Asya'ul Walidain. Dia keluar fatwa, benda itu benda yang baik. Dinukil oleh siapa? Dinukil oleh Ustaz Abdul Samad. Dah ada Samad keluar tu, saya tengok buku dia, saya baca balik, dikeluarkan fatwa tu. Saya nukil, oh, Ustaz Abdul Samad dia ambil dari fatwa daripada kitab yang ditulis oleh ulama besar di Hijaz, nama dia Abdul Ilah Al-Arfaj. Imam Abdul Ilah Al-Arfaj daripada Ahsab. Di karang kitab nama dia Mafhumul Bid'ah dan Confuse, iaitu paradoks fatwa muasir dengan hakikat sesuatu. Tapi ustaz yang duk ahli duk kata bid'ah ni, dia pula yang ikut. Macam mana? Tuan Haji, kalau saya lagi, saya suka dia ikut. Mana tahu dengan dia makan makanan yang kita sedekah-sedekah ni, hati dia terbuka, sedar diri, tambah baik, tambah istiqamah. Saya berdoa kepada Allah SWT, terbuka hati dia. Jangan saya usir, saya tak nak usir dia, tuan-tuan. Usir dia je ustaz. Ni dah Wahabi ni, tak boleh masuk masjid. Jangan. Kalau boleh, tarik dia, suruh dia duduk kat depan. Supaya dekat dengan imam. Bila imam wirid tu dengar, biar tiap-tiap hari dengar tu, akhirnya hati dia lembut, duduk dengar wirid setiap solat. Betul. Saya tak pernah jauh dari dia orang. Terus terang, tuan-tuan. Saya di Morocco, di Maghribi, waktu buat master, guru-guru saya, sebahagian dari mereka ada daripada pensyarah yang Wahabi. Belajar di Saudi, ada. Dan saya tahu. Saya mengaji. Yang menariknya, saya suka mengaji dengan orang. Betul, tak tipu. Saya mengaji dan saya ada yang saya pegang. Salah seorang daripadanya, nama dia Syekh Belafrij. Zainuddin Belafrij nama dia. Masih hidup. Alim. Dia Wahabi tapi alim. Saya iktiraf dia alim. Saya tak, kalau saya salam dia, saya cium tangan dia. Walaupun dia marah, saya cium tangan dia. Sebab dia pernah kata, dia kata, malah ahli sunnah la yuqabbilul yad. Dia kata ahli sunnah ni tak cium tangan. Dia kata, saya tak apa, saya tetap cium tangan dia. Tapi saya ngaji dengan dia. Yang best tu, saya dapatlah banyak ilmu yang orang lain tak tahu. Dia ni dulu belajar di pondok Morocco, pondok tradisional Asy'ariyah, Sufi. Hafal Quran, bahasa Arab, hebat. Teringin pergi ke Madinah, belajarlah di Universiti Madinah. Dapat pergi Universiti Madinah. Ambil peluang mengaji dengan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Nasiruddin Al-Albani sayang dia. Sampai pergi mana-mana Syekh Nasir Al-Albani bawa dia. Dia mengaji dengan Syekh Nasir Al-Albani. Sampai dia hari ini sebut-sebut nama Syekh Nasir Al-Albani. Dan bukan hanya tu. Dia cerita kat saya. Kadang-kadang Syekh Nasir Al-Albani tulis satu kitab, dia bagi ke dia untuk tasahih.
Dia pun tasih Syekh Nasruddin Al-Albani. So saya tahu Syekh Nasir Al-Albani pun bila dia tulis kitab, dia perlu kepada orang lain untuk mentasih kitab dia. Satu rahsia masuk poket saya. Kan? Berarti tak adalah hebat mana Syekh Nasir Al-Albani. Dia masih perlu kepada musahih. Begitu juga ulama-ulama lain ahli sunnah pun ada musahih dia. Ini. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Jadi ini satu ilmu yang saya dapat dan saya tidak pernah mengkufur nikmat. Tapi ada tapi lah. Kita tegas ahli sunnah itu apa. Seperti mana mereka pun tegas ahli sunnah mereka apa. Saya tak ada masalah kalau saya dituduh ahlul bid'ah. Alhamdulillah. Tuduhlah ahlul bid'ah. Authority berbicara lain. Majority Al-Azhar. Kalau saya bid'ah, saya sesat. Takkanlah Darul Ifta' Mesir, Jabatan Mufti Mesir panggil saya, jemput saya. Saya duduk, saya dijemput, saya dijadikan penterjemah, saya di ini, saya di itu. Come on, kan? Logik. UC Al-Azhar. Tuan-tuan nak tahu bahawa majoriti ustaz di Malaysia ni belajar dekat Al-Azhar. Kalau Al-Azhar sesat, berarti ustaz-ustaz kat Malaysia ni sesat belaka lah, tuan-tuan. Ini. Boleh jelas? Haji. InsyaAllah. Maaflah panjang sangat. Okey. InsyaAllah dah pukul 3.30 dah. Saya pun kena pergi Kuala Pilah. Ni memang safari. Berjalan jauh. Nak kena pergi Kuala Pilah. Besok insyaAllah pengajian di Balai Datuk Undang Johor. Jadi di Negeri Sembilan. Maka doakan saya insyaAllah safar dapat selamat sampai tujuan dan berhasil dalam dakwah ini, tidak dijauhi daripada orang yang hasad dan dengki, itu yang paling utama. Dan insyaAllah masjid ini masjid yang imarah, yang penuh barakah. Dan bukan hanya itu, kalau boleh masjid ini menjadi masjid teladan, bukan hanya di Teluk Intan ni, tapi di seluruh negeri Perak insya-Allah. Kerana saya masuk masjid ni, saya tengok ni macam masjid lama, tapi saya sedap pula duduk sini. Ni terasa sedap ibadah di masjid ini. Semoga ia dapat menarik banyak lagi jamaah mengimarahkan masjid ini. Saya iktifak sekadar ini, sekali salah siap saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.